لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Apa khabar semua sahabat-sahabat sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-kakak semua. InsyaAllah pada malam ni Ustaz bersama-sama dengan kelas tajwid, asas tajwid Ustaz Haris setiap hari Khamis tajwid Khamis. InsyaAllah pada malam ini kita ingin menyambung pembelajaran kita pada minggu lepas. Minggu lepas kita belajar hukum cara membaca wakaf dan beberapa perkara-perkara berkenaan dengan wakaf lah. Bagaimana cara kita nak berhenti dan sebagainya. Baik, sedar tak sedar sebenarnya pada hari ini kita telah sampai kepada pelajaran yang terakhir, iaitu pelajaran yang ke-10. Pelajaran ke-10 iaitu pelajaran yang terakhir sekali dalam kita punya buku tajwid, iaitu bacaan pelbagai. Bacaan pelbagai iaitu ada 3 bacaan ataupun 3 tajuk, subtajuk kepada
pelajaran ke-10 ni yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari supaya bacaan kita betul dan tidak tersilap. Okey. Sengaja sebenarnya pembelajaran ataupun tajuk yang ke-10 ni diletak pada yang bahagian terakhir kerana dia sangat penting. Walaupun nampak macam mudah tetapi dia sangat penting tajuk ni. Ada 3 sub tajuk ataupun 3 sub topik yang kita akan Ustaz akan bincangkan ataupun kupaskan pada malam ni. Dan mungkin secara ringkas, sebab dia tak banyak, dia ringkas saja. Jadi tidak melibatkan pembacaan dan sebagainya, sekadar untuk maklumat ataupun ilmu kepada sahabat sekalian atau perempuan di luar sana. Okey, so malam ni lebih kepada teori lah. Dan walaupun teori tapi ada beberapa perkara yang perlu kita faham dan kita tahu untuk kita sebut dengan baiklah, insya-Allah. Okey, sebelum tu ahlan wa sahlan, assalamualaikum, selamat datang kepada sahabat-sahabat kelas Khamis, Yaumul Khamis. Okey, kelas sesi Khamis tajwid. Alhamdulillah, syukur kerana kita telah banyak kita belajar dalam lebih kurang 6 bulan 3 bulan asas dan 3 bulan tajwid dengan pelbagai cabaran dan dugaan yang kita hadapi pada musim-musim sekarang ni kan. Tetapi kita terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus boleh istiqamah dalam pelajari Al-Quran, insya-Allah. Baik. Terima kasih. Baik. Mari kita tengok kita punya tajuk. Okay, baik, itu dia pelajaran ke-10 bacaan pelbagai. Pelajaran ke-10 bacaan pelbagai. Pelbagai ni maksudnya bacaan-bacaan yang penting lah, yang boleh kita, yang perlu kita yang perlu kita ketahui yang ada dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak bacaan-bacaan yang penting sebenarnya dalam Al-Quran. Cumanya yang ni adalah bacaan yang asas, yang penting sebab kaedah bacaan yang ini banyak berlaku dalam Al-Quran. Banyak berlaku dalam Al-Quran yang mana yang perlu kita alert dan perlu kita kenal pasti supaya tidak kita tersilap baca dan tersilap dari sudut kita punya kefahaman kita, insya-Allah. Okey. Dah ready ke semua? Dah ready, insya-Allah Ustaz akan mula sebentar saja lagi. Sebentar saja lagi saya nak mula. Kalau dah ready, insya-Allah. Kalau ready, komen dah ready Ustaz. Insya-Allah boleh mula lepas ni. Sahabat sekalian boleh readykan dengan pen dan buku nota masing-masing lah, insya-Allah. Okey, alhamdulillah dah ready. Baik. Insya-Allah terus kita nak tengok pembelajaran ke-10 bacaan pelbagai. Cuba tengok dekat situ ada tiga tajuk. Yang pertama bacaan lafzul jalalah. Yang pertama lafzul jalalah. Yang kedua bacaan wakaf di hujung kalimah. Okey, yang ni kita nak belajar macam mana bila kita berhenti, kita nak baca macam mana kat hujung tu, huruf-huruf yang hujung tu nak berhenti macam mana. Dan yang ketiga bacaan tanwin bertemu dengan sukun. Bacaan tanwin bertemu dengan sukun. Itu adalah beberapa tajuk yang penting yang perlu kita ketahui bila kita nak baca Al-Quran nanti, insya-Allah. Okey. Baik, mari kita tengok yang pertama. Kita pergi yang pertama lah. Yang pertama bacaan lafzul jalalah. Okey, lafzul jalalah ni apa? Okey. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Tengok sinilah saya tulis kat sini.
Okey, lafzul jalalah. Lafzul jalalah ni apa? Lafzul maksudnya lafaz. Lafaz. Lafaz lah. Sebutan ataupun lafaz. Jalalah. Jalalah. Ini yang agung ataupun yang mulia. Jadi lafzul jalalah ni lafaz yang mulia ni apa? Iaitu kalimah Allah lah. Kalimah Allah. Kalimah Allah. Kita sebut Allah. Okay, Allah itulah lafzul jalalah. Allahu. Kalimah Allah, nama Allah tu. Ataupun nama Allah. Nama Allah. Nama Allah yang mulia. Kalimah Allah. Jadi rupanya nama Allah ni dia ada dia punya cara sebutan bacaannya tersendiri tau. Bukannya boleh hentam sahaja. Hentam sahaja. Dia tak boleh kita baca hentam-hentam macam tu je kalimah Allah ni, sebab dia ada dia punya cara bacaan dia. Cara bacaan sebutan dia tu. Sebutan dia tu dia ada cara bacaan dia. Walaupun kata sebut Allah je Ustaz, memanglah sebut Allah sahaja, tetapi apa bukan adakah semua bacaan dia tu begitu? Okey. Okey, bukan itu saja. Okey, baik. Jadi bagaimana begini kalimah Allah ni dia terbahagi kepada dua. Cara sebutan je, okey. Cara sebutan dia terbahagi kepada dua. Okey. Cara sebutannya terbahagi kepada dua. Yang pertama tebal dan yang kedua nipis. Tebal dan nipis. Cara sebutannya ada dua, iaitu tebal dan nipis. Tebal macam mana, nipis macam mana? Okey. Tebal ni apabila macam mana kaedah dia? Sebelum kalimah Allah ada huruf berbaris di atas atau di depan. Gitu. Okey, kita baca tebal apabila sebelum kalimah Allah tu dia ada huruf berbaris di atas ataupun huruf berbaris di depan. Manakala yang nipis ni sebelum kalimah Allah ada huruf berbaris di bawah. Contoh dia. Okey. Itu kaedah dia. Baik, boleh salin kalau tak ingat salin. Boleh jadikan dia sebagai panduan nanti. Rugi kalau kita tak salin. Ataupun snack pun tak apalah. Okey, ada kamera. Okey, cara sebutannya terbahagi kepada dua. Yang pertama tebal, yang kedua ni nipis. Tebal macam mana Ustaz bunyi dia? Nanti Ustaz sebutlah. Nanti Ustaz akan ajar macam mana bacaan tebal tu. Nipis macam mana? Nipis pun nanti Ustaz ajar juga macam mana. So, cara sebutan kalimah Allah ni ada dua. Yang pertama tebal dan yang kedua ni nipis. Baik. Mari kita tengok contoh dia dekat buku kita. Tu dia kan ada bacaan nipis, lepas tu yang kedua ada bacaan tebal. Bacaan nipis dengan bacaan tebal. Bacaan tebal tadi apa dia? Tadi apabila sebelum kalimah Allah ada huruf berbaris di atas dan ada huruf berbaris di depan. Kita tengok ni. Yang pertama ni ainda, lepas tu ada kalimah Allah. Ainda, lepas tu kalimah Allah. Yang kedua ni abdu, lepas tu ada kalimah Allah. Kita tengok kalimah Allah ainda
sebelum dia ada huruf dal baris atas. Abdullah sebelum dia ada huruf dal baris depan. So maknanya tadi saya kata tadi, kita baca tebal apabila sebelum kalimah Allah ada huruf atas dengan depan. Boleh? Yang Ustaz cakap tadi. Tu kena ingat tu kaedah tu. Kaedah tu kena ingat. Macam mana bunyi tebal? Bunyi tebal ya? Indallah. Indallah. Allah tebal. Indallah. Abdullah. Abdullah. Insya'Allah. Rasulullah. Rasulallah. Allah tu tebal. Boleh? Abdullah. Masya Allah. Okay, tebal. Bacaan tebal apabila kalimah Allah sebelum dia ada huruf baris di atas atau baris di depan. Kemudian yang kedua, bacaan nipis. Bacaan nipis ni macam mana? Apabila sebelum kalimah Allah ada huruf berbaris di bawah. Contohnya sini, Bismi. Mim ada bawah, tak ada kalimah Allah. Jadi macam mana bacaan nipis? Bismillah. Bismillah. A'udhu billah. Rasulillah. Lah, nipis ni lah. Kan asal nama dia Allah, tapi bila nipis lah gitu. Bismillah. A'udzu billah. Rasulillah. Wa billah. Fillah. Gitu. Okay, jangan tertukar. Yang tebal kita baca nipis. Indallah. Abdullah. Tak betul. Salah. Ustaz macam pelat tu semua tak, dia tidaklah sampai berdosa, tidak berdosa kalau kita salah. Kita Ustaz kalau kita baca indallah a'udzu abdullah rasulallah Allahu akbar gitu kan, dia tidak berdosa. Dia hanya tidak tepat jelah dia punya sebutan, tidak berdosa dan tidak kesalahan yang besar, tak ada. Disebut sebutannya tu tidak berapa cantik lah, tidak sempurna dari sudut kaedah dia. Kalau kita baca dalam sembahyang pun tak ada batas sembahyang kita, jangan risau. Ataupun bacaan nipis kita baca tebal, contohnya Bismillah kita baca Bismillah. Bukan pula kita baca kan, boleh macam punya Bismillah, Bismillah gitu. Bismillah tak betul. Yang nipis kita baca tebal. Salah nipis kan macam nipis. Bismillah. So kena ingat, tengok huruf, tengok baris huruf yang sebelum kalimah Allah tu. Tebal baris atas, baris depan. Kalau nipis baris bawah. Senang aja kan? Dia punya kaedah dia sebenarnya tak susah pun. Yang penting kita tahu cara sebutan dia kan. Kita tengok tadi, Ustaz ulang balik dia punya kaedah dia. Kaedah, mesti kaedah ni kena betul. Ni kaedah dia. Kaedah dia apa? Yang ni cara sebutan ni lah. Kaedah dia apa? Kalau tebal sebelum kalimah Allah huruf baris atas atau baris depan. Kalau nipis sebelum kalimah Allah ada huruf baris di bawah. Boleh faham? Cantik. Kalau faham komen faham Ustaz. Jelas, clear. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, boleh? Komen di bawah, faham Ustaz, Alhamdulillah. Kalau faham, Ustaz pergi kepada tajuk yang kedua, iaitu bacaan wakaf di hujung kalimah. Macam mana kita nak baca bila kita berhenti dekat satu-satu kalimah? Macam mana kita nak baca bila kita berhenti dekat satu-satu kalimah tu? Di komen, faham Ustaz. Nanti kalau faham, Ustaz nak pergi kepada yang kedua lah. Boleh? Boleh faham ke? Okey, faham Faham, Alhamdulillah. Baik. Okay, saya nak pergi kepada bacaan wakaf di hujung kalimah. Ya, sekejap Okey, baik.
wakaf di hujung kalimah. Okey, baik, kita tengok. Baca wakaf di hujung kalimah. Okey, tengok macam mana kita nak baca bila kita berhenti. Contohnya, la raiba, kalau kita berhenti macam mana? Nak la raiba, contohnya kita berhenti, kita baca-baca, kita terberhenti. Kenapa kita perlu tahu bacaan wakaf di hujung kalimah ni? Kenapa kita perlu tahu? Sebab, bila kita baca Quran, bila kita baca Al-Quran, kita tak pasti kita berhenti di mana. Kalau ayat panjang kan, kalau ayat panjang, nanti tuan-tuan perempuan bila baca Quran, ayat yang panjang, kadang-kadang kita baca panjang, kita tak cukup nafas, kita berhenti kat tengah-tengah ayat tu. Bila nak berhenti tu, kita kena make sure bahawa bila kita berhenti tu dengan cara berhenti yang betul. Dia tak boleh main hentam-hentam je kan. Kalau orang Jawa kata hentam kromo nama dia. Tak boleh hentam-hentam je. Jadi kita kena tahu berhenti macam mana. Kalau hujung huruf tu baris atas, nak berhenti macam mana. Kalau hujung huruf tu baris bawah, nak berhenti macam mana. Okey. Tengok contoh cuba tengok contoh. Okey. Contoh bacaan wakaf di hujung kalimah. Okey. Yang pertama, la raiba. La raiba. So kalau kita berhenti jadi macam mana? La raib. La raib. La raiba, kalau berhenti ni la raib. Okay, kalau la raib, maksudnya kalau kita berhenti pada huruf tu hujung sekali, huruf dia ada huruf yang berbaris. Tak kira baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, kita kena matikan. Boleh baris atas ke, baris bawah ke, depan kita mati. Contoh la raiba, kalau berhenti tadi la raib. Kalau la raibi, la raib juga. Kalau la raibu, la raib juga. Begitu. So kalau ingat kalau sekiranya huruf yang terakhir tu berbaris, tak kira baris atas ke, bawah ataupun depan, kita matikan semua sekali. Boleh? Okey, seterusnya ilmin. Kalau ada tanwin dua dekat bawah, kalau berhenti macam mana? Ilm. Sama juga tanwin, kalau kita berhenti ada tanwin dekat bawah dengan tanwin dekat depan. Tanwin dekat bawah dengan tanwin dekat depan, so kita matikan juga. Ilmin jadi ilm. Kalau ilmun, ilm juga matikan. Tanwin kat bawah dengan tanwin kat depan kita matikan. Okay, boleh? Yang ketiga, mu'minuna, mu'minun. Ini Ustaz cerita dia lah. Kalau baris atas kita matikan mu'minu. Mu'minuna, mu'minun. Mu'minuni, mu'minun. Mu'minunu, mu'minun juga lah. Okay, kalau huruf hujung je berbaris, kita matikan sahaja. Okey, kalau yang bawah pula, kalau sekiranya ada ta marbutah, hujung ni ada ta bulat dan ada dua titik kat atas tu. Ta bulat yang ada dua titik dekat atas. Tu nama dia ta marbutah. Tu nama dia apa? Ta marbutah. Ta marbutah. Macam mana bacaannya? Okey, wal akhirati jadi wal akhirah. Wal akhirati jadi wal akhirah. Kalau wal akhirata, baris ta marbutah tu atas, tetap kita matikan. Wal akhirah. Kalau wal akhiratu, wal akhirah juga. Tak kisah ta marbutah ni, di baris apa sekalipun, kalau kita berhenti dekat situ, jadikan ta tu jadi huruf ha. Wal akhirah. Jadi ha. Tukar dia ha. Wal akhirata, wal akhirah. Wal akhirati, wal akhirah. Wal akhiratu, wal akhirah. Juga tukarkan ta marbutah kepada huruf ha apabila kita berhenti. Boleh faham? Okey. Seterusnya, depan tu al-walidani, al-walidani samalah macam tadi saya kata kan, bila hujung tu berbaris kita matikan saja. Al-walidani, al-walidan, al-walidanu, al-walidan, al-walidana, al-walidan. Matikan.
Baik, seterusnya yang terakhir hakiman jadi hakimah. Hakiman jadi hakimah. Kalau tanwin 2 dekat atas, kita panjangkan 2 harakat. Kalau berhenti dekat tanwin 2 dekat atas, kita panjangkan 2 harakat. Jadi hukum apa ni? Hukum apa? Hukum mad iwad. Mad apa? Mad iwad. Kita belajar kan mad iwad kan? Kita berhenti pada tanwin 2 dekat atas. So kalau kita berhenti wakaf pada dekat hujung kalimah tu ada tanwin 2 dekat atas, kita berhenti dengan bacaan dia panjang 2 harakat. Hakiman jadi hakimah, aliman jadi alimah. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. أَفْوَاجًا, asalnya afwajan. So berhenti أَفْوَاجًا. سَمِيعًا بَصِيرًا, asalnya basiran, jadi basira. Gitu, So tanwin 2 dekat atas, jadikan panjang 2 harakat. Okey, boleh? Itu kaedah dia. Boleh faham? Kalau faham, komen faham Ustaz. Alhamdulillah. Kalau faham, komen faham. Alhamdulillah. Kalau tak faham, bolehlah tinggalkan soalan dekat bawah tu. Ustaz boleh jawablah nanti insyaAllah. Boleh kan? Masih follow Ustaz ke sekarang? Masih follow lagi? Kalau masih follow, komen follow Ustaz. Alhamdulillah. Kalau masih follow, faham, kita nak pergi kepada tajuk yang terakhir, bacaan tanwin bertemu dengan sukun. Bacaan tanwin bertemu dengan sukun. Sukun ni huruf yang mati lah. Sukun ni bukan buah sukun tu. Sukun adalah sukun nun mati. Okey, boleh? Boleh ke? Okey, insyaAllah. Baik, kita pergi kepada bacaan yang terakhir. Okey, bacaan yang terakhir. Apa nama tu? Tajuk yang terakhir. Okay, tajuk yang terakhir iaitu bacaan tanwin bertemu dengan sukun. Bacaan tanwin bertemu dengan sukun. Baik. Baik, boleh ya? InsyaAllah kita terus. Kita terus bersama-sama, insyaAllah. Okey. Bacaan tanwin dengan sukun. Okey, contoh bawah tu terdapat apabila bacaan tanwin bertemu dengan sukun, maka hendaklah dibaca dengan nun al-wiqayah. Dibaca dengan nun al-wiqayah. Nun wiqayah tu apa Ustaz? Nun wiqayah tu apa? Nun wiqayah tu adalah nun wiqayah. Nun wiqayah ni apa? Nun wiqayah ni adalah nun baris bawah yang ditambah. Nun baris bawah yang ditambah bacaan dia. Okey, ya Ustaz Syekh ya. Okey, nun wiqayah apa? Okey. Nun baris bawah
yang ditambah. Kenapa ditambah? Kenapa? Sebab susah nak dibaca. Kita tengok kita tengok tadi buku tadi tu balik. Okey, jom tengok contoh dia punya contoh ayat ataupun kalimah dekat situ. Contoh kalimah dekat situ. Apa di situ contoh dia adalah khairan. Okey, contoh khairan al-wasiyatu. Tu dia punya khairan al-wasiyatu ni adalah dia punya contoh kalimah dalam Quran. Jadi cara bacaannya kita tukar dia khairanil wasiyatu. Ada nun baris bawah situ. Nun baris bawah, gantikan kepada nun baris bawah. Baik. Dalam Al-Quran, nun bertemu sukun ni dia tidak ada orang kata sebagai petanda je lah. Melainkan kita kena tengok beberapa perkara dalam beberapa tanda dalam dia punya kalimah ni. Okey. Macam mana kita tak kenal macam ni? Macam mana, bilakah waktu yang perlu kita tambah nun baris bawah? Okey, itu dia punya soalan dia. Bilakah waktu yang perlu kita tambah nun baris bawah? Iaitu apabila tuan-tuan bila dalam Quran, tuan-tuan nampak ada tanwin, selepas dia ada hamzah wasal. Ada tanwin, ni tanwin ni kan. Lepas dia ada hamzah wasal, ni alif atau ada kepala sad. Tu cara pertama kita nak apa nama tu? Kenal pasti. Yang kedua ada tanwin, selepas dia ada huruf yang mati, iaitu lam mati tu. Tanwin lepas dia ada huruf yang mati. Tu cara yang kedua. Okey. Baik, jadi itu tanda dia. Jadi itu cara dia. Yang pertama tanwin lepas dia ada hamzah wasal, dan yang kedua tanwin selepas dia ada huruf yang mati, lam mati tu. Jadi kenapa kita tambah nun bawah? Sebab tadi nak baca. Bila kita baca khairan al-wasiyah, kita tak boleh baca khairal wasiyah, salah sebab ada tanwin sini. Khairan wasiyah tak boleh. Jadi kita kena tukarkan ran ni khairan kepada khairani. Khairani. Khairan di sini jadi khairani, khairanil wasiyatu, begitu. Kena letakkan nun baris bawah sebab susah nak dibaca. Khairan wasiyah susah, khairan wasiyah. Jadi kaedah dia khairanil wasiyatu. Ra tu kekalkan dia punya baris atas itu, baru tambah nun baris bawah, khairanil wasiyatu, begitu senang je. Itu kaedah bacaan tanwin bertemu dengan sukun. Jadi dalam Quran banyak tak tanwin dan sukun ni? Banyak juga banyak juga. Tempat di antara ni kalau tuan-tuan puan baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, ada dua tempat pada ayat ke-77 dan ada satu lagi pada ayat ke-88. Pun ada juga 77 dengan ayat 88. Ataupun tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan puan selalu baca doa lepas azan kan, ada dua tempat dekat situ kalau kita perasan lah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kan? Ati Muhammadanil wasilata wal Muhammadanil gitu. Asalnya Muhammadan. Jadi tak susah nak baca Muhammadanil wasil. Itu yang pertama. Yang kedua, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Mahmudanil ladzi. Asalnya mahmudan. So dia tak mahmudanil ladzi. Nak dibaca mahmudanil ladzi wa'adta. Itu kaedah dia. Kalau sempat nanti lepas habis kelas ni boleh Google bacaan doa selepas azan, ataupun sebab sekalian boleh tengok dekat TV Al-Hijrah lepas azan ni dia akan ada doa lepas azan tu ditulis kat situ dan dia ada tunjuk sekali terus dia punya penulisannya tu, nun dari bawah tu. Ada dia punya tu. Itu dia punya contoh lah, praktikal dia.
Baik, okey. Habislah kita punya kelas kita. Okey, itu 3 tajuk yang penting yang berada di hujung pelajaran ke-10. Dan seterusnya sebelah tu apa? Sebelah ni hanyalah aktiviti lah, aktiviti tentang perempuan mencari hukum-hukum dalam Al-Quran, dalam petikan tu. Boleh gunalah. Sila keluarkan hukum tajuk telah anda belajar dapat jawatan. Ini boleh buat sendirilah. Contohnya cari hukum ikhfa, cari hukum ikhlab, cari hukum izhar kan, dalam ayat yang di bawah ni. So ayat yang tepi ni lah. Wallahu alam. Habis. Okey. Alhamdulillah, tamat sudah kita punya buku tajwid pelajaran yang ke-10 dan terakhir, dan pelajaran yang penting. Saya harapkan semua faham pembelajaran tajwid kita bermula daripada kita belajar tajuk yang awal sehinggalah pada tajuk yang ke-10 bersama dengan Ustaz Harith, dan juga saya sambunglah sepanjang PKPB ni bersama dengan saya. Moga-moga faham, moga-moga dapat input, dapat peningkatan kefahaman kita dan ilmu kita berkaitan dengan tajwid, dan kita boleh praktikkan dalam bacaan Al-Quran kita, terutama ni dalam solat kita lah, insyaAllah. Itu yang penting kan, bacaan solat tu kita perbaiki supaya bacaan lebih baik dan lebih mantap, insyaAllah. Okey. Baik, itu saja pembelajaran kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kerana mengikuti kelas, dan insyaAllah kita jumpa lagi pada lain waktu dan ketika, insyaAllah. Moga Allah merahmati dan mempunyai, insyaAllah terus istiqamah dalam pelajaran Al-Quran, jangan tinggal Quran, teruskan baca Quran, teruskan bertalaki Quran, teruskan bersama dengan Al-Quran. Moga diberkati Allah, insyaAllah. Baik, terima kasih. InsyaAllah tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Terima kasih banyak-banyak yang mengikuti Ustaz pada malam ini. Okey. Jazakallah, jumpa lagi insyaAllah. Selamat meneruskan urusan masing-masing. Selamat berehat, selamat malam. Apa yang baik daripada Allah dan buruk daripada Ustaz sendiri. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.